Mus. Baik, baik. Alhamdulillah. Nampak tak? Nampak gambar aku tak? Jap. Okey, nampak? Nanti. Ha? Tak nampak lah juga. Ya ke? Tak apa, nanti kau tengok live. Tak apa. Tengok rakaman nanti. Okey. Boleh gambar aku. Nanti nanti masa rakaman tu nanti kita share balik lah. Tak apa lah. Boleh Apa insya-Allah. khabar? Okay. Nah. Boleh. Apa khabar? Alhamdulillah sawat. Apa khabar? Dah sarapan dah? Belum lah. Belum. Relax betul lah. Ini Lambat betul-betul sarapan. relax. Ha? Betul-betul relax lah hari ni. Relax dah. Ada lagi 13 hari lagi, Mus. Itulah. Hari ni baru hari pertama. Fasa kedua. Agak-agak. Tapi kalau tengok orang, tengok trend ni, kalau orang tak patuh ni, rasa sambung lagi. Yalah. Kan? Tapi apa pun, sambung pun kita kena, orang kata, kena berfikir betul tak? Kena fikir macam mana kita nak jadikan keadaan sekarang ni satu peluang. Betul tak? Yalah. Betul tak, Haji? Betul. Okey, saya perkenalkan diri saya lah. Saya Azhar bin Abdul Samad, pengasas dan juga CEO Hans Legacy Resources Berhad. So pagi ni bersama-sama dengan saya adalah rakan lama saya, dulu bersama-sama dalam Asobirin Consultancy Berhad. Lepas tu kita bubar, lepas tu saya buka Hans, dia Tuan Haji Mustafa buka Hijrah Group kan? Betul tak? Ya. Hijrah. So dia adalah pengasas Hijrah Group senior agency manager di dalam Syarikat Prudential Assurance Malaysia Berhad. Beliau adalah penulis buku Kuasa Minda. Penulis buku Kuasa Minda. Okay, nampak apa? Tak nampak? Tak nampak gambar aku je. Tak apa. Aku ada tunjukkan gambar buku yang kau tulis ni. Okey. Gambar buku. Okay. Jadi hari ni kita nak berkongsi sedikit sebanyak apa itu Kuasa Minda, kan? Saya namakan tajuk dia adalah Kuasa Minda Part 1. Okey, Part 1. Okey. Tuan Haji Mustafa adalah sifu saya tentang Kuasa Minda. Saya belajar dengan dia. Tak dapat ilmu bukan susah, bukan senang. Kena test dengan dia sepanjang perjalanan, kena tanya. Tapi alhamdulillah sebab bila kita nak benda tu Allah Taala pemudahkan. Okey, Tuan Haji boleh cerita sikit apa itu Kuasa Minda? Saya terangkan ke ni? Terangkanlah. Kita sama-sama lah. Sebenarnya pertama sekali apabila kita sebut pasal kuasa, untuk betulkan akidah kita, pertama sekali ialah Allah saja yang Maha Kuasa. Itu semua kita dah terima sebagai orang Islam. Allah Maha Kuasa. Jadi makhluk semua tidak ada kuasa. Ya, apa yang kita bincang di sini ialah apabila sebut penciptaan sekalipun, pun Allah je yang Maha mencipta. Manusia tidak boleh cipta pun. Daripada tidak ada kepada ada ni, manusia tidak boleh cipta. Manusia hanya boleh ubah dari satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Itu saja. Cuma apa yang kita nak bincangkan ialah kuasa dari segi kelebihan yang Allah Subhanahu Taala bagi kepada manusia yang Allah sendiri cipta ni. Gitu. Jadi antara dalam diri kita ni, of course kita ada spiritual, intellectual, emotional, physical. Jadi bahagian mana yang paling penting sekali apabila kita sebut dari segi ikhtiar ataupun kudrat ataupun kuasa? Sudah tentu ramai orang kadang-kadang dia orang fokus kepada fizikal.
Jadi dia akan usaha supaya fizikal dia tu jadi mantap, jadi hebat, jadi perkasa dan sebagainya. Sebab dia yakin yang apa ni fizikal dia tu kuat. Ada orang yang dia jadi make it short, antara yang patut kita usahakan ialah pertama sekali adalah minda sebenarnya. Sebab minda lah yang paling powerful sekali untuk kita usaha, untuk kita bangkitkan diri kita, untuk kita develop. Sebab minda lah yang akan initiate apa-apa saja yang kita nak, yang Allah bagi kepada kita kelebihan untuk macam kita panggil mencipta. Bukanlah mencipta daripada seperti Allah SWT, tapi kita mencipta dari segi benda yang tak ada juga. Tak ada, tapi kita boleh initiate idea tu dan boleh jadi ada benda tu. Gitu. Jadi ramai orang sangka kekuatan kita ni pada fizikal kita, kan? Dengan badan yang besar ke, fizikal yang sempurna ke, kita boleh berjaya. Tapi kadang-kadang kita tengok orang yang tak ada kaki, yang tak ada tangan, betul tak? Tapi dia ada otak, minda dia kuat, jadi dia boleh berjaya, bukan? Jadi kekuatan kita sebenarnya terletak dekat minda. Tapi mungkin orang tak tahu. Kalau kita sebut kereta, orang terbayang kereta. Kalau kita sebut basikal, orang terbayang basikal. Kalau kita sebut lampu, orang terbayang lampu. Tapi bila kita sebut minda, saya rasa lah semua orang akan bayangkan otak. Betul tak, Tuan Haji? Kan? Ya, betul. Jadi sebenarnya minda tu bagaimana? Okey. Kalau kita nak guna basikal, biasanya kita kena tahu dulu, kita boleh gambarkan basikal ni bagaimana rupa dia, bagaimana bentuk dia. Baru kita boleh guna basikal. Kalau kita tidak tahu bagaimana bentuk dia, rupa dia, orang tu boleh dikatakan confirm tak boleh guna basikal ataupun tak boleh naik basikal. Sebab bentuk basikal pun dia tak tahu. Jadi kalau orang nak tahu kereta, dia kena tahu, dia nak guna kereta, dia tahulah bentuk kereta macam mana, tergambar dalam fikiran dia. Sama ada dia pakai kereta kancil ke, kereta Mercedes dan sebagainya. Jadi dia tahu gambar kereta tu macam mana. Begitu juga minda. Kalau seorang tu dia nak guna minda dia, dia sebenarnya sepatutnya tahu bagaimana minda looks like, bagaimana rupa bentuk minda tu. Jadi kalau mungkin boleh share, ambil buku tu, muka surat depan tu ada bahagian minda ni, bagaimana minda looks like. Try tengok. Boleh. Minda itu orang selalu bayangkan adalah otak, betul tak? Kebanyakan orang akan, bila saya pernah banyak kali lah, bila saya berkomunikasi, saya tanya dengan orang macam mana bentuk minda, orang akan membayangkan bentuk otak. Tapi untuk pengetahuan semua, inilah bentuk minda kita. Gelap pula, macam mana jadi gelap ni? Okey, saya dah tunjukkan. Okey. Jadi minda kita tu adalah sebenarnya bentuknya bulat, besar di atas, dia panggil orang lidi lah, kan? Ya. Stick person. Dia panggil orang lidi. So di dalam minda tu terbagi kepada dua, minda sedar dan juga minda separa sedar. Kan? Ya. Jadi yang bawah bulatan yang kecil di bawah tu adalah badan kita ataupun body. Ya. Cuba Tuan Haji cerita pasal minda sedar. Okey. Pertama sekali, kita lukis minda tu jauh lebih besar daripada body. Lebih daripada jasad maksudnya. Itu menyatakan bahawa minda kita ni adalah lebih utama ataupun memainkan peranan yang jauh lebih penting daripada badan. Itu maksud dia. Jadi sebab itulah minda dilukis jauh lebih besar daripada badan ataupun jasad.
Dan Betul. minda ni kita terbagi kepada dua. Satu minda sedar ataupun conscious mind. Satu minda parasedar ataupun subconscious mind. Jadi, ini paling penting sekali. Dua bahagian ni paling penting untuk kita differentiate ataupun bezakan apakah perbezaan-perbezaan antara minda sedar dengan minda parasedar. Jadi, minda sedar ni minda berfikir, minda yang boleh initiate ataupun boleh memulai daripada yang tiada kepada yang ada. Boleh bagi buah fikiran. Minda sedar ni, dia boleh boleh merancang, boleh set goal, set target dan sebagainya. Yang mana selalu kita guna biasanya, tetapi kalau kita tidak guna minda sepada sedar ataupun subconscious mind, apa yang ada dalam minda sedar ni hanya sebagai lintasan sahaja ataupun sebagai idea-idea yang datang dan pergi sahaja. Jadi tidak akan mendatangkan sebarang hasil pun. Jadi apa-apa sahaja walaupun di minda sedar, walaupun dia boleh fikir untuk buat berapa pun, katalah dia nak rumah ke, dia nak kereta ke, dia nak itu, dia nak ini ke, kalau setakat ada di minda sedar, dia tidak akan mendatangkan sebarang hasil. Gitu. Okay. Itu minda sedar. Ya. Okay. Minda sedar ni, di situlah juga selalunya orang di minda sedar ni lah tempat orang mencari alasan, betul tak? Mencipta alasan. Kan? Ya, betul. Sedar. Ya. Kan? Minda sedar lah tempat mencipta alasan, minda sedar lah juga yang tempat mencipta apa yang dia nak pun di minda sedar juga. Okay. So minda sedar ni, dia datang daripada mana? Daripada penglihatan kita, kan? Betul? Daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita bau. Betul? Tuan Haji boleh cerita? Dia punya six sense tu dia datang daripada situ. Ya. Tuan Haji ulas six sense tu. Mungkin orang tak tahu macam mana bila kita melihat sesuatu, bila macam contoh kita ni tengah duduk kat rumah, tiba-tiba kita tengok gambar karipap. Kan, dengan inti sardinnya, tiba-tiba kita pun dapat idea. Kita dapat idea untuk buat karipap. Betul tak? So, six sense dia adalah daripada melihat, see. Betul? Jadi, tindakan tadi datangnya daripada kita punya body. Betul? Tapi kenapa kita tak buat? Boleh ceritakan? Dia untuk sebelum kita pergi kepada tindakan tu, biar kita betul-betul faham dulu sebenarnya apa itu minda sedar. Okay. Baik. Okay. Jadi minda sedar tu, idea tu datang daripada mana yang tanya tadi. Dia datang daripada pertama penglihatan kita, apa yang kita lihat. Dan kedua, apa yang kita dengar. Kita dengar. Dan yang ketiga, apa yang kita rasa. Kita boleh rasa benda tu. Dan yang keempat, apa yang kita boleh bau benda tu. Smell. Kita boleh bau. Dan kita boleh sentuh. Touch. Jadi, ini deria-deria, 6 deria ni adalah untuk memberi idea kepada kita, mewujudkan idea kepada kita apa sahaja yang kita nak wujudkan sehingga dapat result. Tetapi result bersama-sama sekalipun bermula daripada minda sedar. Sebab itulah minda sedar ni adalah dipanggil juga minda berfikir. Minda yang memberi cetusan idea. Okay. Jadi, kalau minda sedar dia orang ni, kalau cetusan idea tu dia kecil, dia akan berfikiran kecil je. Kalau dia berfikiran tak boleh, dia akan berfikiran tak boleh je. Dia akan berfikiran boleh, berfikiran boleh. Berfikiran besar, besar. Berfikiran boleh, boleh. Sebab itulah minda sedar ni, minda yang sangat-sangat penting dari segi pewujudan idea tu. Apa yang kita nak.
orang kenapa orang sekarang ni, kalau kita tengok majoriti orang adalah orang biasa saja. Majoriti Ah, orang. Boleh dikatakan 95% orang ni ataupun 90% orang biasa saja. Sebab orang berfikir biasa saja. Dia tidak berfikir luar biasa. biasa. Okey. Hmm. Ah, saya tahu. Saya tahu. Saya mahu. Dulu dekat mana tu? Itu saya tahu, saya mahu, saya ndak. Saya kalau boleh jadi kaya, saya kalau boleh umur besar, saya nak beli kereta besar, saya nak duit juta dan sebagainya. Ini semua datang daripada minda sedar. Yang ni minda berfikir, minda idea. Tetapi ada tang situ ajalah. Tak boleh pergi ke Sekarang mana-mana. sebenarnya itu satu ayat yang saya cakap, ramai orang tahu dan ramai orang mahu tapi dia tidak boleh berjaya. Betul tak? Kerana Betul. tahu dan mahu tadi duduk dalam minda sedar, kan? Hmm. Jadi sebenarnya kita ni kena hidup minda sedar ke minda pada sedar, Tuan Haji? Kita kena hidup empat-empat serentak. Jangan kita hidup dalam satu empat-empat serentak. Maksudnya kita kena hidup dalam minda sedar dan pada masa yang sama kita perlu ada hidup juga dalam minda separa sedar ataupun subconscious mind. Sebab subconscious mind, minda separa sedar yang lebih powerful lagi, lebih hebat lagi berbanding dengan minda sedar tadi. Tetapi minda sedar ni lebih penting dari segi pewujudan idea tu, initialize idea tu. Tapi boleh wujudkan saja pewujudan idea saja, tetapi untuk pelaksanaan tu dia perlu kepada satu lagi minda, yakni minda separa sedar ataupun subconscious mind. Gitu. Jadi apabila idea tadi ada dalam subconscious mind, barulah idea tu boleh akan dihantar idea dia tu kepada body ataupun jasad untuk jasad melakukan kerja ataupun take action, ambil dalam bentuk tindakan. Gitu. Okay. Jadi ramai orang dia tidak berjaya sebenarnya, kan? Mungkin tadi kita cakap pasal minda sedar, kan? Lepas tu teruskan kepada minda separa sedar lah. Okay. Apa dia minda separa sedar? Minda separa sedar ni adalah minda dia bertindak sebagai robot sahaja ataupun minda separa sedar juga ialah minda perasaan. Minda separa sedar juga ialah minda turut perintah saja. Itu minda separa sedar. Jadi mudah nak faham, minda separa sedar ini ialah perasaan ataupun hati. Itu minda separa sedar. Jadi apabila idea tadi dalam bentuk minda sedar, dia dalam bentuk fikiran saja, bukan dalam bentuk hati. Bukan dalam bentuk rasa. Bukan dalam bentuk cinta. Bukan dalam bentuk mesti turut perintah. Tidak. Tetapi apabila idea tadi berada dalam minda separa sedar, ia berada dalam keadaan perasaan. Dia berada dalam keadaan cinta, love. Dia berada dalam keadaan yang menjiwai idea tadi. Gitu. Maksudnya bila benda tu berada dalam macam contoh tadi kita nak buat karipap lah. Kita nak buat karipap. Jadi apa yang kita terbayang sebenarnya, apa yang kita akan rasa di dalam minda separa sedar tadi. So kita tengok kita bau karipap ataupun kita tengok gambar karipap, kita nak buat karipap. Lepas tu apakah macam mana benda tu boleh masuk dalam subconscious mind kita ataupun minda separa sedar kita? Apa yang kita rasa? Gini. Setakat kita tengok kalau setakat kita tengok karipap, kalau dia orang yang biasa, dia akan tengok benda tu satu bahan makanan saja. Jadi dia hanya akan rasa satu, sama ada dia nak makan dan dia akan cari
ataupun dia makan, satu lagi dia tengok makanan tu tak ada apa-apa pun, dia tak minat pun makan kari pap, maka dia hanya di fikiran sedar saja, tak ada apa-apa. Dia tidak akan hadir apa-apa pun. Jadi dia tidak akan makan. Dia tak Tetapi ada feeling, dia tak ada. tidak ada feeling pun pasal kari pap tu. Dia tengok macam setiap kari pap tu macam tengok kayu gitu ya. Tetapi kalau dia tengok kari pap tu, dia tengok sehingga dia rasa kari pap tu inti dalamnya ada bahan-bahan yang menyebabkan dia rasa seronok, dia rasa sedap makan ke, barulah dalam bentuk Sadik. perasaan. Dia bentuk perasaan, dia rasa nak makan. Apabila sebut rasa, maka idea tadi dah berpindah kepada idea dia panggil subconscious mind. Sebab dia dah ada perasaan rasa tu. Kalau ada rasa je, dan apabila rasa nak makan tu tinggi, maka dia akan pergi kepada tindakan. Tindakan dia apa? Dia akan makan. Jadi dia punya subconscious mind tadi, minda kepala sedar dia akan hantar signal kepada body dia, kepada fizikal dia untuk bertindak. Betul tak? Apa dia tindakan kena buat? Kena pergi tepung ataupun cari kedai kan, pergi potong kentang. Tapi apa yang dibayangkan adalah kari pap yang telah siap digoreng, bukan yang dibayangkan adalah kesusahan nak buat kari pap. Betul tak? Itu dah tinggi lah topik dia. Cumanya secara kasarnya bagi orang yang biasa nak bezakan antara perasaan, nak beza antara minda sedar dengan minda sepasedar ni, nak bagi tahunya minda sedar tu dia tidak ada perasaan. Dia tengok je kari pap, dia tidak ada perasaan. Tapi kalau dia ada dalam bentuk perasaan, contohnya rasa nak makan, maka dia akan makan. Tapi kalau perasaan dia, kalau fikiran dia tadi, minda sedar tengok kari pap, dia tengok, sekarang ni musim apa ni? Musim PKP, pergerakan kawalan. Ramai orang duduk saja apa semua. Dia lintasan idea mungkin dia bukan tengok kari pap. Tadi dia nampak contohnya maruku ataupun nampak benda lain. Yang orang suka makan santai-santai kat rumah masa duduk lepak kat rumah. Maka kalau dia tengok kari pap sekalipun, kalau dia tengok kari pap orang suka makan ke, dia akan tengok kari pap tu sebagai bahan boleh buat bisnes, bukan sebagai untuk makan. Maka tindakan dia, perancangan dia di minda sedar ke arah buat bisnes, bukan ke arah makan. Sebab rasa dia tu bukan rasa untuk makan, tapi rasa untuk buat bisnes. Jadi untuk keuntungan. Keuntungan. Jadi semua tu dalam minda sedar saja. Cuma yang minda sedar ni lah yang mewujudkan pelbagai idea daripada apa yang dia tengok. Ada orang tengok kari pap hanya untuk makan. Ada orang tengok kari pap untuk buat bisnes kecil-kecilan. Ada orang tengok kari pap untuk tengok bisnes tu untuk buat bisnes besar-besaran. Untuk sampai build satu agensi. Dalam setiawan tu contohnya, aku nak jadikan Azhar Kari Pap ni satu setiawan ni kena. Dan satu masa satu perak ni kena Azhar Kari Pap. Yang mana you boleh hantar sehingga kuantiti dia beratus ribu. You tengok idea. Tapi dia bermula daripada idea. Jadi idea ni lah kita panggil minda sedar. Tetapi apabila minda sedar ataupun perasaan untuk you nak buat bisnes tu tinggi, rasa tu dia apabila ada bentuk rasa nak buat bisnes ni, ada keyakinan, ada ilmu dan sebagainya, maka you akan bertindak apabila ada dah bentuk rasa. Bentuk rasa itulah maksudnya minda separa sedar. Gitu. Okay. Bila kita cakap pasal nak memulakan perniagaan tu tak? Bila beramai orang, bila kita nak memulakan perniagaan, antara perkara pertama adalah dia punya yang ada pada diri dia adalah fear, betul tak? Fear, takut. Kan? Jadi apa yang kita tahu, semalam saya ada tulis dalam FB, 80% kita punya sukses adalah datang daripada kita punya dalaman. Dalaman iaitu kita punya spiritual, kita punya intelektual dan juga kita punya emotional. Betul?
Boleh tuan ulaskan tentang tu? Oh, itu apabila contohnya dia tengok karipap, katalah dia nak buat bisnes. Dia mungkin datang idea yang untuk nak buat bisnes. Mungkin nak jadikan Azhar Karipak satu Setiawan dan seterusnya satu Perak dan seterusnya satu Malaysia untuk dia nak promotkan Karipak dia. Ataupun dia panggil Raja Karipak dan sebagainya. Giant Karipak dan sebagainya. Tetapi itu hanya idea baru, lintasan. Apabila dia nak buat perancangan untuk buat bisnes tu, yang mana melibatkan modal, melibatkan pasaran, melibatkan bahan mentah, melibatkan keuntungan, melibatkan risiko dan pelbagainya, maka perasaan-perasaan lain akan datang. Seperti takut ataupun fear, ataupun apabila orang meremeh-remehkan dia kata tak, wah karipak ni semua orang boleh buat lah, takkan jadi Azhar Karipaknya lah, dan you akan jadi marah, you akan jadi tak jadi buat. Dan Akulah kan. dan you tengok, kalau nak buat kerja karipak ni satu benda letih lah aku nak buat kerja macam ni, nak buat. Jadi you suka duduk dalam bentuk comfort zone. Dan you tengok pernah ada orang buat karipak ni fail. Dan maka you tidak akan buat lah apabila benda tu you tengok dari segi negatif. Itu pun minda sedar. Minda yang you boleh berfikir, yang mana minda logik. Jadi dia tidak akan ada dalam bentuk perasaan lah. Jadi apa yang kita kena buat? Sepatutnya semua orang apa yang dia kena buat? Kalau dia fear, apa yang dia kena buat untuk dia teruskan dia punya usaha tadi? Kan mula dia dapat inspirasi dalam minda sedar, tapi bila dia fikirkan nanti takut rugilah, takut orang tak belilah, takut karipap dia tak sedap lah. Jadi apa sebenarnya yang step yang dia kena buat untuk dia teruskan dia punya usaha niat tadi tu? Sebenarnya banyak perkara yang kita perlu bincang kat sini. Ini topik yang sangat luas. Cumanya pada amnya orang tu dia ada goals ke tak? Dia ada objektif tak? Dia ada dreams tak? Dia ada impian tak? Maksudnya impian untuk jadi apa? Katalah dia ni tidak ada impian. Apabila tidak ada impian, pertama sekali dia tak fikir dah. Tengok karipak pun dia tak nampak dah bisnes, dia nampak boleh makan ringan-ringan gitu je. Yang maksudnya apabila orang ni ada impian, ada dreams, nak jadi jutawan ke ataupun nak jadi orang yang lebih financial dia strong ke maksudnya. Jadi bermula daripada situ lagi dia akan mencari-cari, dia menggunakan sixth sense tadi, idea-idea supaya bagaimana impian dia ni boleh diperolehi. Jadi apabila dia betul nak capai impian saja, orang ni yang akan fikir bagaimana untuk mengatasi semua faktor tadi, FACT tu, fear, anger, comfort zone, thinking in reverse. Setelah dia ada goals yang clear, yang jelas. Kalau selagi dia tidak ada goals, matlamat yang jelas, biasanya orang tu tidak akan menggunakan minda sedar dia tu, logic thinking dia tu untuk berusaha sehingga ada dalam bentuk minda sedar. Tak akan. Okay. Maknanya semua orang dia kena tahu apa yang dia nak, betul tak? Betul. Dia kena tahu apa yang dia nak. Dream tu dia kena tahu apa dia punya begin with end in your mind. Maksudnya dia kena tahu di mana akhirnya, betul tak? Goal dia tu apa? Dekat situ dia mesti clear. Kan? Dia mesti jelas, dia mesti clear apa dia punya goal ataupun dia punya direction dia, yang itu akan membantu dia. Betul tak, Haji? Ya. Betul. Jadi kalau orang yang mungkin puncanya antara orang tadi dia tidak menukar fact tadi kepada fact yang baru, kerana dia dream dia tadi tu kecil. Kan, betul tak? Dream dia tadi adalah kecil dan yang besar adalah dia punya masalah. Betul tak?
Dia punya yang dia punya yang bigger, dia punya dream dia patutnya yang besar adalah dream, tapi yang besar adalah masalah. Betul tak? Jadi dia melihat masalah dulu daripada impian. Boleh 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 tuan cerita. Dia Tentang orang yang melihat masalah lebih besar daripada impian. Macam sekarang, masalah apa? Masalah adalah tak boleh keluar rumah. Bila tak boleh keluar rumah, macam mana nak buat bisnes? Betul tak? Aku tak boleh buat bisnes. Aku duduk tidur makan je. Jadi sebenarnya apa yang dia kena overcome dekat sini? dia sekarang ni sebenarnya kita kena ambil satu contoh yang mudah, yang jelas untuk seseorang tu faham. Sebab kalau kita start mula daripada mana satu titik, susah nak terangkan. Cumanya apa-apa pun apabila kita tengok masalah ataupun masalah tu lebih besar daripada peluang, maka orang tu tidak akan ambil tindakan. Orang tu tidak akan ambil tindakan yang positif maksudnya. Jadi dia kena, pertama sekali kena faham betul-betul dulu minda sedar tadi, minda separa sedar tadi betul-betul dulu. Dan kena faham betul-betul apa yang dia nak tadi. Situ kena set. Sebab itulah dalam kuasa minda kita bagi 4 langkah yang sesiapa ambil saja 4 langkah ni, insya-Allah dia akan dapat apa sahaja yang dia kendaki. Jadi kita dah simplifiedkan dia, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, supaya mudah untuk faham bagaimana nak menggunakan minda ataupun bagaimana nak menggunakan kehebatan, kelebihan ataupun kita panggil kuasa yang ada pada minda ni untuk mencapai hampir apa saja dalam kehidupan kita, apa yang kita nak. Itu. Jadi apabila kita start daripada langkah 1, langkah 2, jadi mudah untuk nak terangkan satu demi satu gitu. Cuma pada amnya minda sedar adalah minda yang kita berfikir, minda separa sedar adalah minda perasaan ataupun minda hati, dan minda ini lebih penting supaya seseorang itu dapat ambil tindakan untuk hantar kepada body, dan body ini hanyalah sebagai tindakan saja, sebagai body kereta saja. Jadi dia bergerak dan di situlah akan dapatnya result ataupun hasil gitu. Okey. Yalah, dalam part 1 ni yang penting kita dapat membantu orang-orang yang dapat melihat video live ni ialah bentuk minda, betul tak? Orang setidak-tidaknya hari ni orang ataupun ilmu yang orang di luar sana dapat adalah bagaimana bentuk minda, betul tak? Bagaimana bentuk dan bagaimana hubungan minda itu dengan badan, dengan body kita. Jadi itu saja kita untuk kita kongsikan. Hari ni kita tak boleh pergi sebab benda ni dia komplit, bukannya mudah. Nampak macam mudah, betul tak Zul? Kan? Banyak orang pergi kelas 5 kali pun tak faham. Ya. Mungkin letakkan satu masa lebih kurang setengah jam ke untuk kita terangkan kuasa minda separa sedar ni, apakah bahasa-bahasa yang digunakan dalam minda sedar dan apakah bahasa-bahasa yang digunakan dalam minda separa sedar, insya-Allah. Kita akan buat lagi untuk part 2. Jadi untuk hari ni kita cuma kena faham apa dia minda, bagaimana bentuk minda. Jadi itu dulu kan. Jadi kita kalau kita cakap banyak nanti lagi orang pening, lagi tak faham. Betul. 1 2 3 tu hilang. Okey. Yalah, tapi sebenarnya bila orang dapat menguasai kuasa minda ni kan, saya pun dulu masa saya ramai sebenarnya pakar-pakar motivasi yang berjaya menggunakan kuasa minda. Masa tu saya tak faham. Ingatkan bila kita gunakan minda kita boleh berjaya. Kita macam ni kita fikir ni kita berjaya. Contohnya kita fikir pagi ni aku nak buat karipap, tiba-tiba karipap keluar. Kan saya ingat dulu macam tu.
Kan? Kita menggunakan kuasa minda, tapi sebenarnya bagaimana minda tadi tu dia punya akan menggerakkan kita punya body. Sebab body kita ni, fizikal kita ni, dia adalah pak turun ataupun dia diarahkan oleh subconscious mind kita untuk bergerak. Betul tak? Jadi kenapa Betul. kita tak bertindak? Adalah disebabkan kita bercakap perkara-perkara yang salah kepada diri kita. Dia panggil self talk. Boleh tak tuan cakap sikit? Macam mana? Ya, apabila kita dah faham minda sedar dengan minda separa sedar, jadi minda separa sedar ni adalah dipengaruhi oleh minda sedar. Jadi minda sedar ni dia boleh bercakap lagi dan lagi, dia boleh rasa lagi dan lagi, dia boleh buat perancangan lagi dan lagi. Jadi apabila self-talk tu yang negatif, dia bercakap benda yang negatif kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Kalau dia bercakap pada diri dia sendiri, automatik dah diri dia terkesan. Kalau dia cakap kepada orang lain sekalipun, diri dia juga terkesan. Jadi apabila dia cakap benda yang negatif di minda sedar dia, maka benda yang negatif itulah akan masuk dalam minda separa sedar dia ataupun dalam hati dia, dalam perasaan dia. Jadi sebab itulah dia mempengaruhi result seseorang tu. Sebab tu kalau kita tengok orang tu negatif, memang minda kita tak nampak. Sebab minda ni dalam bentuk perasaan. Minda ni dalam bentuk hati. Tetapi apabila result tu negatif, itulah gambaran sebenarnya ataupun hasil sebenarnya daripada perasaan dia. Okay. Siapa-siapa pun. Okey, Tuan Haji, sebenarnya minda tu dia duduk di sini ke ataupun duduk di sini? Sini tu mana? Tak nampak lah dalam video ni, ha? Dia duduk di kepala ke ataupun duduk di dada? Oh. Sebenarnya. Apabila kita sebut minda, ramai orang apabila sebut minda, dia bayangkan minda ni kepala. Bukan. Bukan minda ni kepala, bukan. Minda di dada kan? Di hati. Minda juga bukan di dada. Bukan minda ni kepala ke dada tak. Minda ni dia ada dua bahagian. Bahagian pertama tu berfikir. Apabila berfikir, biasanya zahirnya daripada otak lah ataupun otak kita. Tapi otak tu masih lagi fizikal sebenarnya. Hakikatnya otak pun fizikal. Kalau kita belah kepala orang tu nampak otak. Otak tu sebenarnya fizikal. Tapi minda pemikiran daripada otak tu. Yang dia guna otak dia tu untuk berfikir tu. Dia guna akal dia tu. Itu yang sebenarnya minda. Bukan otak tu minda. Otak tu fizikal. Gitu. Kepala tu pun minda. Kepala tu pun body juga. Kepala tu. Kepala tu adalah part of body kan? Part of physical lah. Kepala tu pun part of body. Dada tu pun part of body. Jadi minda ialah pemikiran daripada kita panggil otak lah. Pemikiran daripada otak tu, daripada brain dia tu. Pemikiran dia tu barulah dia panggil minda. Jadi kalau orang ada otak tapi dia tak berfikir, sebenarnya dia tak ada minda juga. Walaupun dia ada kepala. Tadi saya dah cakap kan, ada orang yang dia fizikalnya tak ada, contoh kaki tak ada, tangan tak ada, tetapi dia berjaya. Jadi sebenarnya dia berjaya menggunakan minda dia lah, betul tak? Ya. Dia berjaya dan menggunakan minda dia sebab dia tahu minda yang berkuasa, body ni tak ada kuasa sebab body ni dia ikut minda. Dan akhirnya dia berjaya. Jadi sebelum kita akhiri kan, apa yang sebenarnya semua orang kena buat untuk dia berjaya, sebenarnya daripada apa yang dia kata, apa yang dia ungkapkan. Mungkin Tuan Haji nak cakap, nak ulas macam mana tentang tu. Sebenarnya luas benda ni. Luas sangat, tajuk dia sangat luas. Jadi nak cakap tu dia boleh cakap general sajalah. Jadi yang paling penting sekali apabila kita sebut kuasa minda, yang paling penting sekali setiap orang tu patutnya faham bagaimana minda tu looks like, bagaimana bentuk ataupun rupa bentuk minda.
Kalau seorang tu dia tak tahu rupa bentuk minda, pada amnya dia masih lagi akan jadi orang yang biasa. Ah, Sehinggalah dia tahu minda dia tu bentuk dia lagu bagaimana dan dia menggunakan kelebihan yang ada pada minda tu supaya melahirkan satu kuasa, satu kelebihan untuk dapat apa yang dia nak. Cuma sekarang ni orang akan tanya, alah orang tu berjaya, dia tak faham pun kuasa minda. Sebenarnya bukan dia tak faham kuasa minda. Dia memang menggunakan minda dia tu, walaupun dia tak tahu sangat, tapi dia gunakan minda dia secara bukan tak sedap. diolah seperti kita yang cakap ni, tapi sebenarnya dia telah menggunakan minda dia ataupun perasaan dia, hati dia tu dengan kuat, dengan hebat. Sebab tu dia capai hasil dia tu. Cuma dia tu tidak diberitahu dalam bentuk structure sahaja. Minda Dia, sedar, minda dia, para sedar. dia sebenarnya sedang praktis benda tu, tapi dia tak tahu pun sebenarnya dia sedang menggunakan kuasa minda. Betul tak? Orang-orang berjaya sebenarnya dia telah gunakan, tapi dia tak sedar sebab dia tidak diajar apa tentang power of mind ni. Tapi sebenarnya orang-orang berjaya memang telah, kita tengok semua orang berjaya memang menggunakan, betul tak? Sebenarnya kita kalau kita kaji, kalau kita kaji ya. Jadi sebenarnya macam kalau kita baca buku Self Made Millionaires by Brian Tracy, buku dia dan banyak orang yang kalau kita tengok dari segi neraca dunia lah. Sebab apabila kita sebut kejayaan, ada dua pula perkara yang kita perlu soal. Satunya kejayaan tu definisi. Cuma dari segi konsep hari ni kita bincang sekarang ni, kejayaan ni kita tengok dari segi neraca dunia. Neraca dunia ni maksudnya dia tengok dari segi material ataupun dia tengok dari segi kehidupan seseorang tu yang lebih bahagia. Dia sebut tengok material lebih berada dan sebagainya. Itu maksudnya kejayaan dari segi neraca dunia. Tapi apabila kita sebut neraca akhirat lain pula. Yang tu bahagian lain. Cuma pagi ni kita cakap pasal neraca dunia ni. Biasanya orang mak saleh ni self-made millionaires, bagaimana dia orang jadi millionaires, billionaires, sebenarnya dia orang menggunakan kuasa minda. Sebab dia orang ada satu program, antara program yang dia orang guna ialah Born Rich, yang sifu dia banyak macam Brian Tracy, Bob Proctor, yang mengajarkan benda ni dan boleh dikatakan satu dunia tahu orang yang berjaya tu memang dia orang guna kuasa minda ataupun dia orang tahu apabila kita tanya dia apa itu conscious mind, subconscious mind, memang dia tahu dengan jelas. Dan dia memang menggunakan minda tu untuk apa yang dia perolehi sekarang. Jadi, bagi sesiapa yang tidak kenal kuasa minda, tidak tahu minda bagaimana, adalah satu kekurangan lah. Dan sesiapa yang tahu bagaimana minda ni looks like, bagaimana nak gunakan minda nanti untuk mendapatkan apa yang dia nak, adalah lebih jauh, lebih baik kepada dia berbanding dengan orang yang tidak tahu tentang bagaimana minda ni bekerja. Bagi orang yang tahu bagaimana minda ni bekerja dan dia menggunakan sepenuhnya kehebatan minda yang Allah SWT bagi kepada kita ni, maka dia akan dapat apa sahaja yang dia kendaki, insya-Allah, apabila kita ikut step 1, 2, 3 dan 4, insya-Allah. Okey. Saya boleh tak saya cakap sebenarnya Tuan Haji ada satu benda yang saya kagum yang telah berjaya menggunakan kuasa minda, yang mana iaitu Tuan Haji telah berjaya dulu Tuan Haji lukiskan gambar tu kan, rumah yang Tuan Haji nak sekarang ni lukiskan dan ada kolam renang di tingkat pertama. Dan kerana lukisan tadi, Tuan Haji Mustafa telah berjaya membina kolam renang di rumah yang dia duduk sekarang ni, di Kota Baru, yang mempunyai ada kolam renang di tingkat pertama. Betul tak? Boleh Tuan Haji ceritakan? Ya, itu contohnya apa yang kita nak. Jadi, maksudnya siapa-siapa saja you nak apa yang you nak,
Pertama sekali, kena guna minda sedar kita tu berfikir apa yang you nak lah. Kita tahu apa yang kita nak. Itu pertama sekali. Jadi, apabila kita nak, maka kita buat keputusan, decide. Yang tu saya ingat, kita kena buka session nombor 2 pula untuk terangkan step Keputusan. menggunakan kuasa minda. Kalau tidak nanti panjang sangat lah. Okay. Lagi satu, Tuan Haji ada anak lelaki yang comel, handsome. Siapa nama? Mutakilah. Siapa nama dia? Ataullah. Allah, mana dia? Tengok lah. Handsome. Ataullah. Sekarang ni dia dah rambut pendek dah. Main sini. Sekarang ni dia rambut pendek dah. Dah tak jadi baby dah. Dah jadi besar dah. Ada tengok? Dah. Lain dah. Dah lain dah. Dah jadi besar. Dia dah kat rambut. Dia tengok Abang Azhan. Berapa tahun dah? Berapa tahun dah ni? Berapa tahun dah Ataullah ni? Dia tak sekolah lagi kan? Tahun. Tak sekolah lagi. Kenapa potong rambut? Itulah dia saja ni. Dia YouTube diri lah itu. Hari-hari duduk mandi kolam rendah sekarang. Tak boleh nak keluar duduk mandi air kolam tiap-tiap hari ni. Pagi petang ni. Kalau masa rambut panjang tu macam perempuan. Comel lah. Okay. Terima kasih. InsyaAllah nanti kita akan aturkan untuk part 2. Cuma hari ni kita punya cerita adalah bagaimana bentuk minda dan bagaimana minda itu boleh mempengaruhi kita punya kejayaan. Betul tak? Boleh, betul. Jadi kalau kita nak cakap pasal kuasa minda ni sebenarnya memang siri ni kena buat, saya cadangkan buat pendek-pendek dan satu-satu topik supaya orang mudah belajar sebab dia satu topik yang sangat luas. Yalah, saya pun mengakuinya sebab saya rasa ada orang yang pergi 2 kali kelas yang kita attend pun dia tak faham lagi. Kan? Betul, dia tak faham betul. Dia sebenarnya kalau betul-betul dia nak faham, sebenarnya okey. Orang yang berjaya ni sebenarnya kadang-kadang dia tak pernah pergi, dia tak pernah tahu benda-benda ni semua. Kadang-kadang ada orang yang berjaya, dia tak pernah tahu pasal kuasa minda, pasal motivasi lah, pasal apa betul, tapi dia berjaya. Kenapa tu, Tuan Haji? Kenapa? Dia sebenarnya, yang itulah kata tadi, dia tidak tahu sebutan saja. Dia tidak tahu sebutan bahawa minda sedar atau minda separa sedar. Dia tidak tahu sebutan. Tetapi, dia menggunakan minda sedar dia tu ataupun fikiran dia tu secara betul dan dia menggunakan minda separa sedar dia tu secara betul, yakni perasaan dia tu, hati dia tu dia menggunakan secara betul dan dia menzahirkan tindakan-tindakan yang betul mengikut perancangan dia dalam minda sedar. Sebab itulah dia dapat. Sebab dalam mencapai apa yang kita nak ni, kok mana pun orang yang berjaya tu mesti dia set goal dia set target dia tahu apa yang dia nak. Cuma kita tak sebut saja dream atau impian, tapi dia tahu apa yang dia nak. Sebenarnya itulah antara faktor-faktor yang menyebabkan seorang tu perolehi ataupun dapat apa yang dia nak. Gitu. Cuma bagi orang yang biasa ni, bagaimana untuk nak mudahkan lagi, cepatkan lagi proses pencapaian impian tu adalah dengan memahami kuasa minda atau steps to be taken ni jauh lebih cepat, lebih mudah untuk mereka capai gitu. Okey. Okey. InsyaAllah terima kasih banyak Tuan Haji atas perkongsian. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pagi ni memberi manfaat kepada yang mendengar. InsyaAllah video ni kita akan YouTube kan, kita akan sebarkan kan supaya orang-orang di luar sana setidak-tidaknya dapat satu ilmu baru kan, how look like the minds and bagaimana minda tadi sangat powerful jika kita tahu rupa dan kita tahu menggunakannya kan. Yalah. Akhir kata daripada Tuan Haji sebelum kita InsyaAllah kita jumpa lain kali insyaAllah. Kita akan buat lagi ya Tuan Haji ya. Ya insyaAllah.
Okay, teruskan duduk di rumah lagi 13 hari. Jadi kena berfikir positif, kena cakap perkara-perkara yang positif kepada diri kita kan, sebab apa yang kita cakap tadi adalah doa. Betul tak? Ya. Allah Ta'ala jadikan suatu benda sebab ada benda yang dia nak bagi, bukan dia nak nanya kita, bukan dia nak dera kita, bukan dia, tapi ada benda yang suruh dia, yang dia bagi supaya kita berfikir apakah yang kita perlu buat. Betul. Macam saya pernah pergi attend Chris Gardner. Chris Gardner penulis cerita. Saya sedang bercakap dengan penulis buku Kuasa Minda kan. Saya pernah pergi seminar penulis movie Pursuit of Happiness, Chris Gardner kan. Apa satu benda yang saya dapat, kita yang kena keluarkan diri kita daripada tempat yang kita bawa diri kita. Jadi kalau kita berada di satu tempat tu disebabkan kita bawa. Jadi kita sendiri yang kena berusaha untuk keluarkan diri kita dari tempat itu. Boleh Tuan Haji komen sikit? Akhir kata. Berapa kali akhir kata lah kau ni. Okey. Apa ni, apa-apa pun nak keluar daripada comfort zone ataupun zone selesa ni, apa-apa pun mesti ada dalam hati apa yang dia nak. Selagi dia tidak jelas apa yang dia nak tu, tak articulate, tak jelas, tak crystal clear, dia nak jadikan usaha tu sebagai usaha yang istiqamah. Yang tu yang payah. Jadi dia kena apa-apa pun kena crystal clear apa yang dia nak tu, dreams dia tu. Jelas. Kena jelas lah. Ya. So, okay, terima kasih Tuan Haji. Apa lagi lain kali insya-Allah. Okay. Assalamualaikum Ji. Salam dengan dengan semua anak-anak semua. All the best. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi.